Soalan, keesaan Tuhan itu jelas nyata lagi makul. Maknanya boleh diterima dengan akal. Maka kenapakah masih ramai lagi wujud golongan yang syirik, yang menyekutukan Tuhan? Maknanya yang menganggap ada lain daripada Allah tu Tuhan. Syirik mudah ceritanya, dalam bahasa yang mudah adalah apabila seseorang itu menuhankan selain daripada Allah ataupun memakhlukkan Allah. Itu syirik. Apa makna menuhankan daripada Allah? Daripada Allah pun bersifat ketuhanan. Apa makna memakhlukkan Allah? Makna Allah pun macam makhluk juga. Nak kena duduk, nak kena rehat, ada kalanya lupa, dan sebagainya. Ada kalanya sakit. Itu memakhlukkan Tuhan, syirik. Jadinya kena hati-hati. Jangan pula duk kata syirik itu doa tawasul syirik. Tabaruk ambil berkat syirik. Istighosah minta tolong tu syirik. Menuhankan syirik. Tawasul bukan menuhankan Nabi. Tawasul bukan menuhankan wali. Ini masalah dengan fahaman Wahabi ni. Kita ikut Quran Sunnah dilabelkan Wahabi. Loh, kalau ikut Quran Sunnah tak ada masalah. Menyelewengkan kefahaman Quran Sunnah tu yang jadi masalah dengan Wahabi. Ada ke pula tawasul yang diajar oleh Nabi SAW tu syirik. Waktu pasal tawasul masa hidup, tak apa. Tawasul masa mati syirik. Mana dalil? Mana dalil Nabi SAW bagi tahu tawasul masa mati tu syirik? Itu melainkan kamu taksub kepada fatwa Imam Ibn Taimiyah, bukan berpegang teguh dengan Quran Sunnah. Takkanlah satu benda yang dilakukan ketika hidup tak syirik, ketika mati syirik. Kalau kita faham makna syirik itu menuhankan selain daripada Allah, kita selalu sebut bahawa tawasul dengan orang mati, kalau begitu menuhankan orang mati. Habis kalau tawasul dengan orang mati menuhankan orang mati, tentulah tawasul dengan orang hidup berarti menuhankan orang yang hidup. Menuhankan orang hidup tak syirik. Itu keliru. Konon duk bawa slogan Quran Sunnah, asal kami pegang Quran Sunnah dilabelkan Wahabi. Bukan. Kalau pegang Quran Sunnah, dah lama umat Islam pegang Quran Sunnah. Tak ada pun mereka dilabelkan Wahabi. Tak di zaman salafus soleh umat Islam berpegang Quran Sunnah. Dan kamu memang Wahabi, ikut manhaj Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab ikut manhaj Ibn Taimiyah. Itu je ceritanya. Jangan nak play victim. Padahal dia melabelkan kita musyrikun. Relax saja. Orang musyrik. Kuburiyun, penyembah kubur. Musyrik lah juga, penyembah kubur. Capaliyun, kalau dimaksudkan capaliyun, orang yang gunakan logo capal, masih okey. Tapi maksud dia, capaliyun adalah orang yang memberhalakan, yakni menyembah capal. Na'udzubillah. Jangankan capal Nabi SAW kita nak sembah. Nabi SAW sendiri haram kita sembah. Nabi SAW sendiri, capal Nabi itu jadi mulia kerana capal Nabi. Kalau semata-mata kerana capal, apa mulianya capal? Hanya untuk lapik kaki. Tapi oleh kerana capal Nabi SAW, maka ada keberkatan di situ. Mereka pun dah terima ambil berkat daripada capal Nabi. Boleh, hanya isunya logo capal pun ada berkat juga ke? Itu je isunya, bukan isu tauhid syirik. Tapi tak tahulah. Mereka sentiasa gagal faham, tak faham-faham, tak mau faham, atau dah macam mana mental block. Tapi ada pun kesyirikan itu menuhankan daripada Allah, tu wajib kita lawan. Kerana selain daripada nakal, saya baca Quran hadis. Keesaan Allah ni dari segi makul pun jelas. Tapi masih ada orang syirik, kenapa? Jawapan. Memang wujudnya ramai golongan musyrikin, sehingga ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasara sendiri pun turut sama menyekutukan Tuhan. Padahal mereka ahlul kitab. Mereka menerima wahyu melalui rasul mereka. Macam mana tu? Walaupun ada nas, naqli dan akli yang menunjukkan bahawa Allah tu esa, lawan daripada syirik. Berlakunya hal itu adalah berpunca daripada sikap mereka yang ta'assub atau fanatik yang gemar mengikut membuta tuli apa sahaja amalan yang dilakukan sebelum mereka oleh datuk nenek moyang mereka, dan langsung akal fikiran mereka tertutup dari menerima hakikat kebenaran. Ini yang kita lawan. Taklid buta. Bukan taklid kat ulama'. Ada pula pesen tak mau ikut ulama' zamanan ni. Kita nak buat anjakan paradigma. Tak mau dah masyarakat buat satu benda pasal ulama' bagi tahu.
Kita mau masyarakat buat satu benda pasal Quran hadis yang bagi tahu. Mana hang tahu Quran hadis bagi tahu? Kalau tak kena ulama yang menyampaikan. Dan mana hang tahu Quran hadis tu makna apa kalau tak kena ulama menerangkan? Bukan apa tak buat ajarkan paradigma, tak mau dah masyarakat lepas ni ambil rawatan, ambil ubat semata-mata kerana doktor bagi tahu. Kita mau masyarakat tahu apa dalil ambil ubat ni. Jenuh. Tak mau dah lepas ni. Masyarakat bila nak pergi mana-mana, naik kapal terbang, taklid je pada pilot tu. Pilot suruh buat lagu ni, buat, suruh pakai seat belt, pakai, suruh matikan handphone, mati. Kena tahu apa dalil kena matikan handphone tu. Bukan dalil Quran hadis pun, dalil dari segi kajian-kajian penerbangan bahawa tidak off handphone itu membahayakan kepada keselamatan kapal terbang. Kalau tak tahu, jangan ikut. Macam tu kan? Tak naik kapal terbang tu. Penumpang semua nak tahu dalil. Tuan pilot, pasal apa tuan pilot tekan butang ni bagi tahu Ustaz? Awak tak tekan butang satu lagi. Awak pergi tarik gear ni, tak tarik gear satu lagi. Pukul berapa kapal terbang nak jalan? Nak bagi semua penumpang faham dalil. Memadailah taklid pada pilot tu pasal dia pakar bidang penerbangan. Bukan pakar agama. Tapi taklid pilot bidang agama, sesat lah. Kecuali kalau pilot tu pun memang dipakar agama. Kalau takat baca buku sendiri, faham sendiri, tu orang tak panggil pakar. Itu yang dikatakan urusan juhala tu dalam hadis. Ni orang yang tak mau ikut ulama ni, konon nak ikut Quran hadis direct ni, tak faham kan hadis kata apa. Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'hu anil ibad. Allah Ta'ala tak cabut, tak genggam ilmu dengan cara Allah sentak tarik daripada hamba. Hamba tu asalnya ada ilmu, Allah tarik jadi hilang ilmu. Bukan. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah genggam tarik ilmu dengan cara Allah matikan ulama. Apa kaitannya? Quran hadis ada lagi kot. Sepatutnya Allah tarik ilmu dengan cara Allah angkat Quran hadis. Barulah ilmu hilang. Pasal apa pula dalam hadis Nabi SAW beritahu Allah cabut ilmu dengan dimatikan ulama? Cuba faham. Maknanya ulama itulah wasilah untuk dapat ilmu. Walaupun dalam Quran hadis tu ada ulama nak gali. Kalau ulama dah tak ada gali bagi tahu kat hang tak tahulah, hang salah faham lagi ada. Yang nak ambil direct pada Quran hadis tak baca kan hadis Nabi SAW, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata tentang Al-Quran ikut otak dia sendiri, akal fikiran dia semata-mata, sediakan tempat duduk dari api neraka. Maknanya apa? Maknanya nak faham Quran hadis kena ikut ulama. Ini bukan anjakan paradigma, ini namanya paradoks. Lepas ni kita nak beranjakan paradigma, tak mau dah kita duk pergi tukar spare part apa semua pasal mekanik habang kena tukar. Kita nak kena tahu apa dalil nak kena ni apa dalil ni. Tuan mekanik pasal apa terang sikit. Pasal apa nak kena tukar ni? Pasal apa tak tukar ni? Jenuh lah mekanik tu nak kena terang kat hang pula. Hang jadi mekanik hang faham lah. Tapi mana tahu kot mekanik tu tipu, hampir cari hak tipu, kena cari hak tak tipu lah. Hak tipu apa pun, menteri pun tipu, kacau kita. Jangankan mekanik. Cari hak betul ya. Ulama pun kalau tipu, kacau lah kita. Dia ulama tapi dia pun duduk menipu hukum hakam. Pasal hawa nafsu misalnya, jahanam. Bukan ulama macam tu yang kita maksudkan. Ulama yang betul-betul ambil pada Quran hadis lah. Itu dah ulama muktabar. Habis tak ikut ulama, ikut Quran hadis kefahaman siapa? Bukan fahaman hang. Aduh, ulama pun hang kata jangan ikut, kena ikut Quran hadis, nak ambil kefahaman juhalat pula pergi ikut. Paradigma apa? Ini paradoks. Baik. Jadi yang taklid macam ni kita tentang. Taklid buta-buta pergi sembah berhala, ya. Habis sama macam apa tu? Nenek moyang dia buat, kita nenek moyang kita buat, ada dalil. Pasal tu kita ikut. Tawasul tu bukan semata-mata amalan nenek moyang. Tu ada dalil dalam Quran hadis. Demikian tabaruk, ambil berkat. Demikian istighasah. Ya. Tu ada daripada amalan-amalan salafus soleh pun ada. Ada pula amalan salafus soleh nak disamakan dengan amalan nenek moyang orang musyrik sembah berhala. Akai butang mana hampa ni?
Ada pula kita ikut ulama' nak samakan macam orang-orang Yahudi Nasara duk pergi ikut penipuan-penipuan rohbat ruhban mereka, padri-padri mereka itu. Sama ke macam kita ikut ulama' kita yang duk gali hukum hakam pada Quran hadis? Sedangkan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel itu, mereka duk ikut penyelewengan yang dibuat oleh pendeta-pendeta mereka yang telah menjadikan dunia, kekayaan, harta, pangkat dan jawatan sebagai Tuhan baru mereka. Yang tu yang kita tak mau. Jadi takkan nak disamakan dengan kita ikut ulama' yang memang dia pakar, yang memang dia tu nak pertahankan isi kandungan Quran dan hadis. Kita samakan dengan orang Bani Israel duk ikut pendeta-pendeta, padri-padri mereka. Ini namanya su'uzan, buruk sangkaan. Buruk sangkaan kepada siapa? Kepada warasatul anbiya, pewaris para nabi.